النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Syekh Abdul Qadir mengingatkan kepada kita, sebagaimana diingatkan kepada kita oleh semua para alim ulama, semua orang soleh. Bahkan sebagaimana diingatkan kepada kita sebelum dan sebelum itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi. Bahkan diingatkan berkali-kali oleh pencipta kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa kita akan mati. Tidak pernah terkecuali. Siapapun dia, bagaimana keadaannya, statusnya, kedudukannya dalam masyarakat. Maka ini ketetapan Allah semenjak azali. Tidak ada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dari dulu sampai hari ini yang terselamat daripada kematian. Walau apapun kelengkapan dan persediaan yang dibuat. Walau bagaimanapun tinggi kuasa dan kuat tubuh badannya. Walau bagaimana kaya dan mewah sekalipun. Tidak pernah tercatat dalam sunnatullah mereka-mereka yang dikecualikan. Semua mereka mengambil hukum yang sama. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa bukan sekadar mati, tapi akan rasakan kematian. Kalau mati sekadar mati sahaja tanpa merasakannya, maka mereka tidak tahu betapa begitu hebatnya mati. Tetapi Allah jadikan mati ini dirasa, sebagaimana kita rasa makan dan minum. Sebagaimana kita rasa bila kita mengantuk, sebagaimana kita rasa bila kita dahaga dan haus. Bagaimana perasaan kita waktu mana kita merasakan benda tu? Ketika mana kita rasakan lapar, bagaimana keadaan kita? Haus, bagaimana keadaan kita? Demikian juga bila Allah Ta'ala menyebut dha'iqah, kamu akan rasa. Rasa apa? Mati. Mati tu ada rasa, ya, sepahit-pahitnya. Sehingga ia disebut sebagai sakarat. Sehingga ia disebut sebagai ghamarat. Sakarat yang memabukkan kita. Sakit sehingga menghilangkan semua rasa-rasa keseronokan dunia. Kerana setiap kali kita sakit, ada nikmat dunia yang akan hilang daripada kita. Ada nikmat dunia yang mula kita tak boleh rasa. Tuan-tuan demam. Lidah ni jadi semua tawa dan semua pahit. Itu baru demam. Bila kita demam, kita makan mi pun rasa tawa. Kita makan laksa pun rasa tawa. Atau makan tu pun rasa pahit. Apa yang kita boleh makan waktu demam? Barangkali cuma minum air masak. Kalau kita sakit yang lain pula, sakit perut, maka semuanya kita tak nak makan. Sakit perut, tengok tu tak boleh makan, ni tak boleh makan. Dan bila mana kita sakit yang lain lagi, kiaskan semua jenis penyakit. Lihat bagaimana satu persatu nikmat hilang. Sakit kaki, maka hilang nikmat berjalan. Kalau orang ajak kita melancong sana, melancong sini, tak seronok sebab sakit kaki. Jomlah kita hiking, tak boleh, saya sakit kaki. Jomlah kita restoran berdekatan, tak boleh, sakit kaki. Setiap kali kita sakit, ada nikmat yang kita akan hilang rasa. Bahkan ada nikmat yang kita tak mampu merasakan lagi, walau sikit pun. Bahkan ada nikmat akan terus hilang dalam pandangan kita. Apa kita nak buat bila kita sakit? Nak tidur je. Tidur bererti kita melupakan semua nikmat yang kita ada. Lalu kita pejam mata melupakan nikmat bahawa kita punya isteri, kita punya anak-anak, kita punya kawan-kawan. Maka saya pejamkan mata saya. Kerana saya tak mampu lagi. Bagaimana nanti hari di mana kita merasakan kematian? Bayangkan ketika mana kita merasakan kematian. Apakah ada benda dunia yang merasa enak depan mata kita? Bila hampir kematian kita, yang pertama berlaku dihijab semua dunia daripada kita. Kenapa dihijab? Supaya kita menikmati seluruhnya kesakitan mati. Kita dihijab.
Seorang tak akan nampak isterinya yang depan mata dia, atau suami yang berada depan mata dia, anak-anak yang mengelilinginya, kawan-kawan yang berada bersama dekat dengannya, dia tak akan nampak. Bila dekat kematian, dia tak akan nampak. Kenapa? Untuk dia merasakan semua nikmat kematian, semua kesakitan kematian. Sebab itu disebut juga, selain pada sakarat dengan perkataan ghamarat. Ghamarat yang meliputi seluruh diri dia. Sehingga tidak ada ruang yang mana dia boleh bernafas. Tak ada ruang. Semua ruang itu kesakitan. Daripada bulu roma dia sampai hujung kuku dia. Semuanya. Tetapi bila kita berada dalam situasi ini, apa yang kita nak buat? Kalau kita tahu kita akan berada pada situasi ini, apa yang kita nak buat? Saya yakin, saya percaya kalau siapa pun yang ada iman, yang ingin dilakukan ialah kembali pada Allah. Yang ingin dilakukan ialah melakukan amal soleh. Ada seorang ulama namanya Bilal bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Bilal bin Sa'ad berkata, kalau dikatakan pada seseorang daripada kita, apakah kamu nak mati? Hal turidu an tamut? Nak mati tak? Jadi kalau saya tanya pada tuan-tuan depan ni, yang menonton pada pagi ini, tuan-tuan nak mati? Maka pasti jawapannya tak nak. Kita tidak mau mati. Lalu kalau ditanya, kenapa tak nak mati? Kalau saya tanya tuan-tuan, nak mati tak? Tak nak. Saya tak nak mati. Nak mati tak sekarang? Saya tak nak. Kenapa tak nak mati sekarang? Maka pasti kita jawab, sebab saya nak tambah amalan. Tak ada orang kata tak, sebab saya nak tambah duit. Atau saya nak tambah bini, tak nak mati lagi. Atau saya nak tambah projek saya. Kalau seorang kata pada kita, nak tak mati sekarang? Kita akan kata tak nak. Kalau ditanya kenapa? Sebab saya nak tambah amal soleh. Lalu bila dikatakan kepada orang ni, baik kalau begitu, sekarang lakukan amal soleh. Pergi ambil Quran, baca sekarang. Tak boleh, saya ada kerja lain. Saya akan buat kemudian. Lalu kata Bilal bin Sa'ad, fala yuhibbu an yamut wala yuhibbu an ya'mal fa yuakhir amal Allah wala yuakhir amal dunia. Orang ni takut mati, tapi dia juga tidak mau beramal. Bukan dia menangguhkan ibadatnya pada Allah hanya semata-mata nak segerakan dunianya. Artinya kalau kita faham elok-elok kata-kata Bilal bin Sa'ad, nak mati tak sekarang? Kita kata tak. Kenapa? Saya nak tambah amal soleh. Baik, sekarang beramal soleh. Tak boleh, saya ada musyarat ni. Tak boleh, saya ada janji dengan orang, saya nak pergi makan nasi lemak. Saya ada janji. Baik, lihat, dia mengakhirkan amalannya dengan Allah. Dia tidak mau mengakhirkan amalannya dengan manusia, dengan dunia. Maka waktu itulah dia akan menyesal bila datang kematian. Dan kena ingat, mati itu Syekh Abdul Qadir sebut bukan sekadar esok, bila-bila saat. Saat mana pun, sekarang. Kemana kita sedang melakukan sesuatu, sama ada yang kita suka atau yang kita tak suka. Kalau Allah Ta'ala nak datangkan kematian, maka tidak dipeduli apakah kita sihat atau berbadan atau berpenyakit. Apakah kita bersendirian ataupun bersama orang ramai. Apakah kita sedang berada pada kemuncak nikmat atau berada pada keadaan yang teruk dalam kehidupan kita. Sebab itu kata Nabi SAW, antara sifat manusia, baginda menyatakan, ma min ahadin yamut illa nadima. Qalu ya Rasulullah wa ma nadamatuhu? Qal in kana muhsinan nadima alla yakuna izdad, wa in kana musian nadima alla yakuna naza. Semua orang bila mana dia mati, dia menyesal. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa nadamatuhu? Macam mana dia menyesal? Sebab sahabat berfikir, kan ada orang baik-baik, takkan menyesal juga orang baik-baik. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, in kana muhsinan nadima alla yakuna izdad. Kalau dia orang baik, dia menyesal kerana tak tambah amalan dia. Ni orang dah baik ni, mati, nyesal lagi sebab tak tambah amalan. Wa in kana musian, kalau dia jahat, nadima alla yakuna naza.
Kalau dia jahat, dia menyesal kerana dia tak berhenti segera maksiat dia. Kalaupun dia tak boleh buat baik, katakan dia nak berhenti maksiat. Kerana berhenti pada buat maksiat itu ialah satu ibadat. Kerana itu kita lihat bila Allah menceritakan penyesalan manusia. Bila mana Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga bila datang kepada kamu kematian. Bila datang kepada kamu kematian, lalu dia akan berkata, wahai Tuhanku, pulangkan aku kembali hidup di dunia, supaya aku dapat melakukan amal soleh. Tanda tak ada seorang pun nak pulang ke dunia sebab nak tengok balik bini dia yang ditinggalkan. Tak ada seorang pun nanti bila mati. Bila saya mati, tuan-tuan mati, tak ada seorang pun minta, ya Allah kembalikan aku sebab aku nak tengok kucing yang aku bela dulu. Ya Allah kembalikan aku sebab aku nak tengok kebun durian aku. Dah menjadi ke belum? Ya Allah kembalikan aku ke dunia, aku nak tengok kawan-kawan aku. Ya Allah kembali aku ke dunia, aku nak tengok balik projek aku. Jaya ke tak? Tak ada seorang pun minta yang tu. Semua akan minta, la'alli a'malu salihan fima tarak. Semoga saya dapat melakukan amal soleh yang saya tinggal. Disebut perkataan amal soleh yang kita tinggal. Tuan-tuan, macam mana pun kita buat amal soleh, ada amal soleh kita tinggal. Katakan kita baiklah. Baik, kita tanya satu soalan pada diri kita. Apakah semua benda baik kamu buat? Kita kata tak, saya tak buat semua baik. Maka itu kamu akan nyesal. Kerana itu kita diajar untuk tidak tinggal mana-mana kebaikan. Tidak meremehkan mana-mana kebaikan. Dan tidak ada niat pun meninggalkan mana-mana kebaikan. Selemah-lemah kita berniat untuk buat semua kebaikan. Tentang kalau kita niat pun tak ada, maka rugilah kita. Niat tu pahala free. Niat. Saya berniat hari ni semua kebaikan saya nak buat. Saya takkan kata, ni saya nak buat, yang ni saya tak nak buat. Rugi kita. Sebab nanti kita akan menyesal sebab kebaikan yang kita tinggalkan. Bukan kita tak buat baik, tapi ada kebaikan yang kita lepaskan. Sebab itu syiar orang beriman, dia tak akan cukup dengan satu kebaikan. Dan tidak juga berhenti dengan kebaikan. Dan tidak ada niatnya, tak akan berhenti untuk berniat baik. Atau selemah-lemah kita, saya katakan jangan berhenti niat untuk buat baik. Sama ada dalam kemampuan atau dalam keadaan ketidakmampuan. Even saya tak kaya pun, saya berniat kalau saya kaya, saya akan buat itu dan ini yang baik-baik. Ya, saya berniat dengan kelapangan waktu saya ada, saya akan tolong orang yang memerlukan. Saya berniat dengan ilmu yang saya ada untuk saya didik, saya ajar semua orang. Biar niat baik kita menyeluruh dan kepada semua. Pada binatang, pada manusia. Bukan semua makhluk. Pada jin pun saya nak buat baik. Saya tak nak kacau jin. Sebagaimana saya tak nak dia kacau saya. Maka niat yang baik tadi menandakan kita menghargai detik dan waktu kita. Sebab itu rugi kita kalau hari-hari berlalu, amal kita tak bertambah. Sedangkan mati kita makin hampir. Ini yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada penyesalan yang lebih aku menyesal pada hari yang berlalu. Naqasa fihi ajali, yang umur aku makin kurang, umur aku makin dekat dengan kematian, tetapi amalanku tak bertambah. Tanda kita, kalau ada satu benda dunia kat tangan kita, kita tak akan biarkan dia berkurangan. Tuan-tuan beli sebuah kereta. Tuan-tuan beli je kereta, tuan-tuan akan fikir untuk membaiki ataupun menambah baik dia. Beli je kereta, terus pergi kedai aksesori pula. Tambah spoiler sikit. Tukar ring sport. Tu buat ni. Color tak berapa terang, kita pun polish sikit. Benda lagi yang kita buat. Kita akan buat untuk sempurnakan keadaan tadi. Masakan kita tidak mau menyempurnakan akhirat kita. Walau ni yang kita top up dia, touch up dia untuk kita tinggal. Untuk kita tinggal, bukan untuk kita bawa. Tapi amal akhirat untuk kita bawa. Kita touch up tak amal akhirat kita. Baik kita solat.
Kita baiki tak zikir. Kita baiki tak cara kita menuntut ilmu. Kesama je. Semua duduk kat tiang tu dari awal sampai akhir. Mati kat tiang. Tak mungkin kita akan berubah. Jadi lebih baik. Daripada saya tadah telinga sehingga saya tadah kitab. Daripada tadah kitab sehingga saya mencatat. Daripada saya mencatat pada kertas, akhirnya saya mencatat pada hati saya. Akhirnya saya mencatat pada akhlak dan tabiat saya. Akhirnya saya akan mencatat pada orang lain. Maka perkembangan itu perlu ada. Tuan-tuan sendiri menganggap tuan-tuan gagal kalau duniawi yang tuan-tuan ada, kita tak baiki. Kita tak baiki. Bagaimana akhirat kita? Bayangkan, tuan-tuan sekalian kalau tuan-tuan kerja lah. Gaji pun besar. Berapa gaji? Adalah 20,000, 30,000. Kemudahan pun banyak. Banyak kemudahan. Dapat bilik seorang, komputer, line, telefon 7 free. Apa lagi kemudahan? Ada kenderaan, ada driver. Tiba-tiba bos pun panggil. Ni, anta mafsul. Kamu dipecat. Tahu waktu kita dengar waktu kita dipecat. Dengan segala gaji besar, segala kemudahan, tuan-tuan rasa apa hari tu? Nyesal, silap aku kat mana? Salah aku kat mana? Sedangkan aku tahu tuanku ni, majikan aku ni orang baik. Baik. Mesti salah aku, dia tak akan pecat. Mereka salah. Salah kat mana? Kita mula ingat, oh rupanya duk jabat kita kuat tidur, kita kuat bersembang, kerja tak sempurna. Baru nampak. Terbayangkan nanti akhirat kelak. Bila kita berdiri di hadapan Allah, lalu Allah berkata, masuk dalam neraka. Kalau atas dunia pun, bos kata, saya pecat awak, kita dah macam hilang dunia. Dah habis. Dah bayar macam mana nak beri makan anak bini, macam mana nak teruskan survival hidup kita. Kita kena pecat kat dunia gelap. Pengsang kita. Bagaimana nanti bila Allah Ta'ala putuskan segala nikmat? Dek kecuaian kita, maka penyebab kita masuk neraka. Padahal Allah dah beri nikmat macam-macam kat dunia untuk kita dapatkan syurga. Tapi kita cuai. Kan itu Allah sebut dalam Al-Quran. Wa anzirhum yawmal hastati idh qudiyal am wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan pada mereka pada hari yang ramai manusia menyesal. Bila diputuskan urusan mereka. Bila diputuskan hisab mereka, maka mereka itu berada dalam kelalaian selama ini. Dan mereka tidak beriman dengan sebenarnya. Bila Allah putuskan, menyesal. Kenapa dulu saya tak gitu? Kenapa dulu saya tak begini? Maka kata Syekh, ingat, detik-detik itu akan berlaku. Yang kenapa hati kamu jadi keras sangat macam batu? Kenapa aku ingatkan kamu? Dan ramai orang ingatkan kamu. Al-Quran mengingatkan kamu. Dibacakan dan kamu baca. Kenapa hati kamu ni macam batu? Tak nak berubah. Thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka menjadi batu. Bukan lebih keras daripada batu. Kenapa Allah mentakbirkan keras macam batu, tidak takbir keras macam besi? Besi ni tuan-tuan, dibakar cair juga. Besi. Kena air berkarat, pecah juga. Hati ni, bakar pun tak dia apa. Kalau batu. Dibakar tak dia apa. Makin bertambah panas dia. Jadi panas. Kita nasihat, dia makin panas. Kita nak nasihat, suruh dia jadi baik. Nasihat dia jadi panas. Panas sendiri. Dia pun menolak nasihat mentah-mentah. Ni tak ada kerja lain. Perli orang lah ni. Kata kat orang lah ni. Bila kita kata kat awak lah. Supaya awak berubah. Bila besi tu bengkok. Kita ketuk besi supaya dia jadi lurus. Takkan nak ketuk kepala orang. Saya akan ketuk besi tu yang bengkok. Sekarang yang bengkoknya kamu. Maka saya akan ketuk kamu supaya lurus. Para ulama akan ketuk kita sampai kita lurus. Kita pun nak marah. Ustaz ni kata orang pandai. Ustaz ni perli orang. Kita sini menolak nasihat. Kita sini jadi panas. Macam saya katakan umpama bila Allah takbirkan manusia degil ni macam batu. Dibakarnya, dia jadi panas. Dan dia tak nak hancur, dia tak nak luluh. Dia duduk degil macam tu. Kita ingatkan dia, kita ingatkan perkara tu, ingatkan perkara ni. Maka akhirnya, dia menganggap nasihat itu musuh dia.
Sejahat-jahat manusia, kata Syekh Abdul Qadir, yang dia tidak mau mendengar nasihat di tempat dia. Pada keadaan dia memerlukan nasihat, lalu dia mengabaikan nasihat, ini sejahat-jahat manusia. Jahat. Orang tak nak dengar nasihat ni jahat. Tentu kalau ada gangster dengan segala jahat dia, tapi kalau kita cakap dia dengar, dia jauh lebih baik. Sebab manusia ni baik kerana nasihat. Kita baik kerana nasihat. Sebab itu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Agama tu nasihat. Nak tahu nilai baik kita atau tak baik, lihat bagaimana kemampuan kita menerima nasihat. Kalau kita orang baik ni tuan-tuan, kita dapat terima nasihat daripada mana-mana pun. Orang yang kita kenal, orang yang kita tak kenal, orang yang kita suka, orang yang kita tak suka. Kita boleh dengar nasihat tu pagi, tengah hari, petang. Kita tak ada kata, saya cuma dengar nasihat pagi je, petang dengan nasihat saya. Saya cuma dengar nasihat waktu saya bersendirian. Kalau saya tengok ramai, jangan nasihat saya. Bukan begitu, orang baik. Maka, di mana pun dia boleh dengar nasihat. Siapa pun. Kerana keinginannya untuk kembali pada Allah. Sebab tuan-tuan, yang beri nasihat bukanlah maksud dia mulia pada kita. Tidak juga kita bermaksud bila kita dinasihati kita orang yang paling jahat. Bukan. Tapi perlu kita tahu, bila kita diberi nasihat, maknanya Allah nak suruh kita jadi lebih baik daripada kita sekarang. Bila kita dengar nasihat, bererti Allah nak jadikan kita lebih dekat kepada dia berbanding sekarang. Bila kita dengar nasihat, bererti Allah nak beri kita lebih kecerdikan berbanding cerdik kita sekarang. Umpama nasihat tu macam beri duit. Walaupun tuan-tuan ada duit, tuan-tuan nampak duit tu masih berfungsi. Tambah lagi duit kita. Kita dah ada 10,000. Saya nak bagi 1,000, nak. Mesti kita nak. Dibagi RM1 pun kita ambil. Sebab dengan RM1 pun bertambah duit kita. Berapa pun dibagi, kita terima. Tiba-tiba orang bagi duit, kita tolak. Sebab apa tolak? Tak nak. Akhirnya kita menyesal pada hari kita perlukan dia. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhabu baghtatan thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhab thumma la tunsarun. Kembalilah pada Allah. Tunduklah kepada Allah sebelum datang kepada kamu azab, waktu kamu tak akan diberi lagi pertolongan. Sebelum datang azab, tuan-tuan, kembalilah pada Allah. Azab pertama yang dirasakan oleh manusia ialah mati. Belum kita mati ni, tuan-tuan, baliklah pada Allah. Umur kita dah berapa? Apakah belum cukup dunia yang kita ada? Apakah belum cukup lalai kita selama ni? Tak cukup lagi ke lalai? Apakah belum cukup lagi maksiat kita buat? Walau kita pun dah jemu dah buat maksiat. Dah berhentilah, dah jemu dah. Kita pun tak tahu lagi nak buat maksiat apa lagi. Dah pening pada fikir nak buat maksiat apa lagi. Dah banyak sangat buat maksiat. Dah lah, berhentilah. Umpama kita makan. Kita mula-mula makan seronok lah. Lepas kenyang tu, takkan lagi seronok bila makan. Maka orang yang tengok tu, dah berhentilah makan. Awak makan pun dah tak seronok dah. Yang buat maksiat, dah tak seronok dah buat maksiat. Tua-tua buat maksiat. Seronok ke? Dah tak seronok dah. Tak rasa apa dah. Yang mula-mula dulu mungkin waktu muda, waktu buat maksiat, seronok. Dah tua-tua ni, seronok ke buat maksiat? Macam mana pun orang tu rasa seronok buat maksiat, akan ada waktu dia tak rasa apa pun nikmat maksiat tu. Umpama kita makan, macam mana pun orang tu kaki makan, akan sampai waktu dia akan hilang nikmat makan. Tuan-tuan kata, okey sedap, cari seorang lelaki. Awak suka makan apa? Saya suka makan wayu. Okey, tak apa. Saya nak buat wayu 40 kilo nak suruh makan. Kiloan yang pertama sedap. Bunyi jelak jari. Kiloan yang kedua, mata dah terbeliak. Lain macam. Masuk 4 kilo dah nampak mata macam sakratul maut. Bagi tambah lagi ni, kilo yang ke-7 makan. Oh, masa dah muntah keluar balik. Yang dalam tu keluar. Disumbat. Jangan kata yang ni tak masuk. Yang dalam keluar sekali. Yang dalam tak nak jumpa yang baru ni. Keluar. Sumbat lagi. Taubat lah, tak nak makan. Kalau itu perumpamaan orang makan, dia akan berhenti makan walaupun sedap. Sebab hilang sedap. Orang buat maksiat, last kali dia pun tahu maksiat tak seronok pun.
Dia dah muntah-muntah dengan maksiat dia. Dah lah, berhentilah. Umur berapa ni? 50 dah, 60 dah. Kemampuan buat maksiat tu dah tak boleh dah. Tak boleh dah. Semuanya dah tumpul belaka dah. Maka kata Allah, anibu ila rabbikum. Dah taubatlah. Dah jemu belum buat maksiat? Dah jemu dah. Dah buat apa lagi? Taubat. Kembali pada Allah. Dengan sebenar-benar. Wa aslimu lahu. Tunduklah balik. Sembahyang balik. Rasakan keseronokan, serah diri pada Allah. Min qabli an ya'tiyakumul azab. Jangan sampai datang azab Allah. Jangan nanti malaikat maut terpacak depan mata kamu. Waktu itu kamu dah tak boleh buat apa-apa. Pintu taubat ini terbuka selagi mana malaikat maut tak datang dekat kita. Ini yang disebut nyawa berada di halkum. Tapi sebenarnya malaikat yang duduk sebelah kita tu. Dan nak ambil nyawa. Sebab itu jangan lagi panjang angan-angan. Jangan lagi banyak taswir. Banyak lagi nantilah. Kejap lagi lah. Akan datang. Jangan. Sebab itu kata Nabi SAW satu hari. Rasul buat satu garisan. Kemudian Nabi buat satu garisan sebelahnya. Kemudian Nabi buat garisan lebih jauh sikit. 3 garisan. Pertama, 2, jauh sikit, 3. Kata baginda SAW, haza insan, ni manusia. Ni mati sebelah dia. Itu yang panjang jauh, itu angang-angang dia tak pernah habis. Maka kata Nabi SAW, fabainama huwa kazalika, tengah dia duk pandang angang, dia lupa sebelah dia tu, mati nama dia. Itu yang kita kata ni, duk tengok semut seberang laut, gajah sebelah dia, tak nampak. Kita duk tenung, duk renung semut seberang laut, seberang pulau. Cik semut tu. Tengok. Lupa gajah sebelah kita, tunggu nak pijak kita je. Kita duk berangang itu, berangang ini, lupa ni. Sebelah kita namanya mati, al-maut. Itu yang kita dengar. Dan setiap kali datang pengkhabaran mati, ia mengejutkan. Tadi baru saya call dia. Tadi baru saya jumpa. Tadi baru saya cakap dengan dia. Tadi okey lagi. Kita baru bagi dia makan, Ustaz. Tadi okey. Dia tengok kita tadi. Maka demikian mati. Semua orang bila dengar mati, dia akan rasa, tadi kan dia okey. Dia mengejut. Ya'til mautu baghtah. Mati datang, semuanya sifatnya akan mengejutkan. Dia macam kejutkan kita bangun tidur, tuan-tuan. Mati. Kita terkejut. Dah mati. Dia dah kaku. Tak boleh bergerak semua. Tangan, kaki, kelopak, mata. Semuanya hilang upaya. Sekaligus. Bukan by step. Sekaligus habis. Maka mula orang tidak lagi memanggil namanya. Melainkan memanggilnya arwah. Melainkan memanggilnya jenazah. Yang pertama hilang ialah panggilan dia. Pada sisi manusia, panggilan sudah hilang. Yang kedua, terputus dialog dia dengan manusia. Tak boleh dialog lah. Dia tak boleh cakap dengan orang, orang pun tak akan cakap dengan dia. Tak ada orang ikat mati cakap. Melainkan orang kata ni terbuat-buat tabiat apa ni, cakap dengan mati. Kerana Allah akan jadikan terputus. Kerana kali ini percakapan kita dengan Tuhan. Kita akan bercakap dengan Allah. Allah yang akan bercakap dengan kita. Kerana itu manusia mula menampak salah mereka. Kerana itu disebut dalam hadis. Bila seorang itu mati. Dan jenazah itu diletakkan pada tempat jenazah. Diusung oleh lelaki-lelaki. Maka kalau dia orang baik, dia bertuah, dia akan kata qaddimuni, cepatlah, cepat. Tapi kalau dia orang tak baik, dia kata ya wailaha, aina tadhhabuna biha, aduhai celaka, nak ke mana aku ni? Celaka dia memandangkan kebaikan yang ditinggalkan, kelalaian yang berlaku dalam hidup dia. Jadi tuan-tuan, janganlah jadi hati batu. Jangan jadi orang paling jahat di tempat dipatuk kita dengar nasihat. Jangan hati kita keras membatu waktu mana melihat jenazah dan kematian. Ia adalah pengajaran yang paling kuat dalam hidup kita. Kita dah kenal ramai orang yang sudah mati. Bukan sikit. Bukan bila kita diceritakan kisah semua Nabi-Nabi terdahulu.
Apa persamaan mereka? Semua mereka sudah mati. Semua mereka. Itu orang baik-baik, orang soleh. Mereka mati. Kita dengar cerita nenek moyang kita. Apa persamaan mereka? Semua mereka sudah mati. Nenek saya sudah mati, nenek tuan-tuan pun sudah mati. Atau moyang saya sudah mati, moyang tuan-tuan pun sudah mati. Dan kita juga membawa cerita yang sama, kita akan mati. Saya akan mati, yang bercakap akan mati. Yang mendengar bercakap akan mati. Kemudian kita digantikan oleh orang lain yang juga mengalami nasib yang sama, mati. Tidak ada yang kekal. Semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan jangan panjang angan-angan. Disebut dalam hadis, Nabi menyatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-hawa wa tulul amal. Fa amma al-hawa fayudullu anil haq wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Sebut dalam satu hadis tengah menyatakan mauquf pada Ali radhiyallahu taala anhu, perkara yang paling aku takut berlaku pada umatku ialah mengikut hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikut hawa nafsu menjauhkan dia dari kebenaran. Adapun panjang angan-angan melupakan dia pada kematian dan akhirat. Tuan-tuan jangan duk panjang sangat angan-angan. Cuba berhenti sekejap, tengok kematian. Tengok kita fikir lagi 10 tahun, lagi 20 tahun, apa perancangan kita? Tengok di hadapan kita, kematian sedang menanti kita. Tengok kematian, maka binalah niat-niat yang baik. Tengok kematian, rancanglah benda-benda yang menguntungkan kematian kita. Kalau kita lupa kematian, kita akan merancang benda yang merugikan kita. Dan kita akan berniat dengan niat yang merugikan kita. Kalau saya letak mati sebelah saya, perancangan saya berkait dengan bekalan kematian saya. Kalau saya letak mati sebelah saya, niat saya, walau lagi 10-15 tahun akan datang, dia akan berkait dengan kematian saya untuk tambahkan amalan saya. Sebab itu semua manusia bila kita cerita mati, dia berazam untuk buat baik. Semua manusia bila tahu dia akan mati dalam tempoh sekejap, dia akan jadi baik. Orang yang kena kanser tuan-tuan, doktor cakap dengan dia, awak lagi 2 bulan nak mati. Tuan tahu apa berlaku dalam tempoh 2 bulan? Dia buat sebaik-baiknya. Dia tak nak gaduh dengan sesiapa. Dia minta maaf dengan semua orang, lunak bicaranya. Begitu kalau tuan-tuan pernah tengok orang yang kena sakit kanser, yang diberi tempoh 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dia tak nak gaduh dengan sesiapa. Lihat akhlak baiknya terbentuk sebab dia tahu mati. Tapi orang yang akhlaknya buruk, kita tahu bahawa kosong dia daripada ingat kematian. Kalau itu jangan hati kita membatu, jangan kita jadi orang jahat sekali di tempat kita. Jangan melupakan nasihat. Dan nasihat yang paling baik untuk kita dengar adalah nasihat kematian. Dengarlah nasihat tentang kematian. Siapapun kita, apapun jawatan pangkat kita, bagaimanapun kita dihormati dan popular, ingat, mati menjadi penasihat kita supaya kita tidak meninggi diri. Kerana tempat kematian itu bukan sekadar kita memberi maksud merendah diri, tapi lebih pada itu, dalam tanah terus. Orang kata, jangan duk pandang langit sangat, tengok ke bawah. Bahkan kita katakan, tengok lebih bawah pada itu, kematian. Sebab itu kubur berkata, kalau orang tu orang baik, dulu kamu berada di atasku, kamu sebaik-baik manusia. Hari ini akan kutunjukkan ucapan selamat datang kepadamu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita sombong, bumi akan berkata, dulu kamulah orang paling sombong berjalan atas muka bumi. Nanti kamu datang padaku, tahulah apa yang aku lakukan pada kamu. Itulah bicara tanah, bumi yang bakal menjadi tempat kita bersemadi. Dan itu kematian biar menjadi bicara kebiasaan kita. Supaya kita terus merendah diri dan terus lembut hati mendengar nasihat dan terus bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan akhirat tanpa menunda dan menempuhkannya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.